Okay guys, so kita tengok case yang pertama iaitu centroid of a shape with two symmetrical axes. Okay, kedudukan centroid iaitu pada x bar, yang inilah So ni paksi x, paksi y, y. Okay, so x bar yang ni ialah b over 2. So 800 mm bagi 2, 400 mm. Selesai. Y bar sama dengan h per 2, 1000 mm bagi 2 sama dengan 500 mm. Selesai. Okay guys, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Dalam contoh yang sebelum ini, kita mempunyai satu keratan rentas yang berbentuk seperti ini, di mana apabila kita lukiskan satu paksi Y merentasi keratan rentas ini, kita akan dapati bahawa bentuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan paksi Y ini sama. So kita namakan ini sebagai simetri. Dan apabila kita lukiskan juga paksi X dan kita akan dapati bahawa bentuk pada bahagian atas dan bahagian bawah paksi X ni juga adalah sama. Maka untuk contoh yang ini dinamakan sebagai shape with two symmetrical axis. Ini adalah contoh yang pertama. Ada dua paksi yang simetri. Manakala untuk contoh yang ini, apabila kita lukiskan paksi Y, kita akan dapati bentuk pada bahagian kiri dan bahagian kanan paksi ini adalah sama. Maka kita boleh katakan bentuk pada paksi Y adalah simetri. Kemudian kita cuba pula lukis paksi X. Dan paksi X ini kita akan lihat bentuk pada bahagian bawah dan bahagian atas paksi X ini tak sama. Maka sebab itu kes ini kita namakan sebagai bentuk dengan satu paksi simetri dalam arah X bar. Paksinya adalah simetri, oleh itu kita boleh dapatkan yang pertama X bar dengan membahagikan 150 bahagi 2, iaitu B bahagi 2 sama dengan 150 mm per 2 sama dengan 75 mm. So kita boleh dapatkan berapalah nilai X bar. So X bar, kita nak dapatkan X bar dekat sini lah X bar. So sekarang kita nak dapatkan Y bar pula. Sebab X bar ni bentuknya simetri, so kita boleh gunakan persamaan ini. Perkara yang sama tak boleh kita katakan untuk Y bar. Untuk Y bar, bentuk pada kawasan atas XX dan pada kawasan bawah XX adalah berbeza. Berbeza. Maka kita tak boleh gunakan cara macam ni lah untuk mendapatkan X bar. So apa yang kita perlu buat adalah kita akan gunakan rumus ini. Boleh tengok daripada dalam modul ada diberikan Y bar sama dengan jumlah AI darab Y bar I per jumlah AI. Apa benda ni? So, senang je. Langkah yang pertama adalah kita perlu membahagikan bentuk ini kepada bentuk-bentuk asas, iaitu bentuk empat segi, bentuk bulat dan bentuk segi tiga. Maka dalam kes yang ini, bentuk yang paling sesuai adalah bentuk empat segi dan bentuk empat segi. So kita namakan ini bentuk yang pertama dan ini bentuk yang kedua. So apa yang perlu kita lakukan seterusnya setelah kita menetapkan nombor untuk bentuk-bentuk ni? So kita akan cari luas setiap bentuk itu. Kita buat jadual untuk memudahkan dan lebih sistematik sikit. Okay guys, so kita tengok kita namakan kolom ini number lah So number 1 merujuk kepada bentuk yang pertama. First shape kita adalah yang inilah dengan ketinggian 30 mm dan lebar 150 mm. So kita boleh dapatkan luasnya dalam milimeter square 30 darabkan dengan 150. Jadi ni 4500 milimeter square. Bentuk yang kedua. Inilah bentuk yang kedua dengan ketinggian 120 mm dan lebar 30 mm. Kita boleh dapatkan luasnya dengan mendarabkan 120 dan 30 mm. 3006
Langkah yang seterusnya adalah kita jumlahkan lah. Kita jumlahkan kedua-dua luas ini, kita akan dapat 4100 mm square. Okey, dan yang seterusnya adalah kita dapatkan Y bar. Y bar ni apa? Y bar I dalam milimeter. So Y bar ni adalah kedudukan centroid daripada permukaan paling bawah atau permukaan paling atas. Okey, senang cerita macam ni, kita cuba katakan titik paling bawah adalah yang ini. Okey, maka centroid untuk bentuk yang pertama adalah 30/2, betul? Okey, maka Y bar 1 ialah centroidnya untuk bentuk yang pertama, centroidnya adalah 30/2, betul? 30/2 iaitu di tengah-tengah ni lah. Maka Y bar 1 ialah dari kedudukan ini ke kedudukan yang paling bawah ni. Ini adalah Y bar 1. Okey, manakala untuk bentuk yang kedua pula adalah centroid untuk bentuk yang kedua ini iaitu 120/2. Kita akan dapat somewhere over here ke bawah, ke permukaan paling bawah. Akan dapat di sini. Ini ialah Y bar 2. Okey, so bila kita dah tahu kedudukannya di situ, kita boleh kira lah. So untuk Y bar 1 ialah 30, ni 30/2. 30/2 tambah 30/2 dapat sini je kan? Sini ialah 30/2. Manakala balance ni adalah tinggi ni lah 120 mm. Maka Y bar 1 ialah 30/2 tambah 120, which is 135 mm. Okay, dan yang kedua, bentuk yang kedua adalah inilah 120 bahagi 2. 120/2 sama dengan 60. Okey, selesai. Tapi rumus kita nak apa? A darabkan dengan Y kan? Okey, maka kita ada lagi step yang seterusnya, iaitu kita perlu darabkan AI darabkan dengan YI bar. Okey, maka kita perlu darabkanlah 4500 darab 135, 607 500. Okey, yang kedua 3600 darab 60, 216 000. Okey, dan kita jumlahkan, kita akan dapat 823 500. Okey, maka nilai ini ialah jumlah AI YI. Kalau jumlah ini ialah jumlah AI. Maka kita boleh masukkan dalam persamaan dan kita akan perolehi 823 500 bahagi 8100. So ini milimeter square dan ini pula milimeter kuasa 3 So ini milimeter square. Ini milimeter square, ini milimeter, jadi bergabung meletup milimeter kuasa 3. Okay, jawapannya ialah 101.67 milimeter, di mana Y bar ini adalah daripada permukaan paling bawah. Permukaan paling bawah sama dengan inilah 101.67 milimeter. Okey.